liyahkuma bainahum, supaya engkau dapat memberikan panduan hukum, memutuskan hukuman kalau mereka berselisih. Summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling, tak nak ikut. Sebahagian daripada mereka yatawalla, tak nak ikut, wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling. Dan kerana mereka berpaling, mereka bukan sekadar menanggap kitab ini sebagai tidak penting, sebab kalau dia anggap penting, dia dah tentu dia akan baca dan fahami. So bila dia anggap kitab ni sebagai secondary, maka mereka membuat tanggapan yang salah terhadap kehidupan akhirat, terutamanya berkaitan dengan syurga neraka. Bila tanggapannya salah cara melihat alam, salah cara melihat kehidupan, maka dia melihat bahawa tak apalah kalau pun masuk neraka beberapa hari sahaja. Kan, lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Kalau pun masuk neraka beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Lalu Allah kata, ternyata mereka bukan dipisahkan, mereka keliru terhadap agama mereka. Wa gharrahum, mereka keliru terhadap agama mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka selama ni mereka rasa. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, terhadap apa yang mereka sangka-sangkakan. Lalu Allah kata, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fih. Bagaimana pendapat kamu kalau kami himpunkan kamu pada hari itu dan kami kira apa yang kamu lakukan tu satu persatu. Wafiyat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kami nilai dan kami kira dengan sangat detail apa kamu rasa. Gitu. So minggu yang lepas kita sudahi kita punya kelas dengan pengharapan pada Allah, tolonglah jangan ambil kira apa yang kita buat ini secara detail. Kan, kalaupun nak dihisap, hisaplah dengan ringan, dengan mudah. Janganlah lihat satu persatu secara detail. Sebab kita yakin dan percaya, jika Allah mula mengira dan menghisap apa yang kita buat itu secara detail, kita tak akan terlepas. Kita takkan terlepas. So, minggu ini, kita nak masuk ayat seterusnya. Ayat keberapa ni? Ayat yang ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Katakanlah bahawa Allah yang mempunyai kuasa pemerintahan. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah bahawa Allah yang mempunyai kuasa pemerintahan. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Allahumma, kan selalu kita baca Allahumma bila kita nak doa. Sama ada kita menggunakan Rabbana ataupun Allahumma. Biasanya Allahumma ni kita dengar waktu bila? Waktu kunut. Tak kira kunut panjang ke kunut pendek. Kalau kunut panjang tu kunut. Kunut pendek kunut. Tapi kedua-duanya dimulakan dengan Allahumma. Allahumma hdina fi man hadait. So Allahumma adalah cara panggilan kepada Allah. Dan Allahumma ni lazimnya diterjemahkan sebagai Ya Allah. Ya Allah. Kita belajar memanggil Allah dengan menggunakan Allahumma ni dari siapa? Dari Nabi. Jadi bila Nabi guna, sangat elok untuk kita guna cara yang begitu. Kan banyak doa-doa yang kita mulakan dengan Allahumma. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Atau Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Malah tu nanti doa doa buka puasa tu
doa buka puasa tu, kalau kita baca betul-betul doa tu, sebenarnya dia adalah doa perantara. Bukan untuk buka puasa, tapi perantara. Perantara ni macam mana? Dia adalah doa pembuka sebelum kita berdoa, sebelum berbuka puasa. Kan, cuba tengok maksud doa tu. Allahumma laka sumna. Ya Allah, kami berpuasa kerana-Mu. Kami berpuasa kerana arahan-Mu. Wa bika amanna. Dan kami beriman kepadamu. Wa ala rizkika aftarna. Dan kami berbuka pun kerana rezeki yang kau beri. Kami berpuasa kerana-Mu, kami beriman kepadamu, dan kami makan daripada rezeki yang engkau beri. Wa ala rizkika aftarna. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih. Apa maksud dengan rahmatmu? Kan? Apa maksud dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih? Sebenarnya itu adalah pembuka kepada doa seterusnya. Kan? Dengan rahmatmu ya Allah, kami meminta apa yang kami mahu. Barulah kita ucapkan doa-doa yang kita nak. Itu doa perantara. Bukan doa nak buka puasa. So ulama-ulama dahulu, dia sudah menggariskan kepala doa. Ya Allah, kami berpuasa kerana Engkau suruh. Kami beriman dengan arahan-Mu. Kami berbuka ini pun nanti dengan rezeki-Mu. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, Engkau berilah kami ini. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, Engkau berilah kami ini. Barulah kita mohon doa kita. Sebab tu, kalau usup kampung yang kampung pisang tu, usup wilca. Usup wilca. Kan dia kata itulah pentingnya English education. Sekarang ni nak sebut itulah pentingnya Arab education. Pentingnya kita faham bahasa Arab supaya kita faham apa yang kita mohonkan. Bukan sekadar lip service, bukan sekadar sebut, tetapi kita tahu apa yang kita nak berdasarkan apa yang kita sebut. Tak gitu. Gitulah. Kan? So perkataan Allahumma tu maksudnya ya Allah. Ya Allah. So Allahumma, dialah Allah dan dia saja yang memiliki kerajaan sebenar. Allahumma malikal mulk. Allahumma malikal mulk. Ya Allah, pemilik kerajaan sebenar. Pemilik kerajaan sebenar. Malik, pemilik. Al-mulki ataupun al-mulku, maksudnya ialah kerajaan yang besar. Malah ada alif lam pada al-mulku. Itu indicates bahawa satu-satunya kerajaan paling besar ialah kerajaan Allah. Ada alif lam. Tak ada kerajaan yang setanding dengan kerajaan Allah. Tak ada kerajaan yang setanding dengan kerajaan Allah. Siapa pernah tengok National Geographic? National Geographic kadang dia memberikan tajuk-tajuk yang catchy dalam dia punya dokumentari. Antara ni dia kata, okay, this is the animal kingdom. This is the animal kingdom. Ini kerajaan haiwan. Lepas tu dia tulis lagi, bug kingdom. Kerajaan bug ataupun ant kingdom, kerajaan semut. Bayangkan seluruh kerajaan-kerajaan kecil ini adalah milik kepada kerajaan Allah. You name it. Semut tu berapa banyak jenis semut? Cuba list down. Yang kita tahu semut merah, semut hitam. Kerengga itu pun kita duk berdebat. Kerengga ni semut ke ataupun kucing? Kita tak tahu sebab besar. Kan? Apa lagi? Semut merah, semut hitam, semut kerengga, semut gatal.
Ada semut yang anai-anai. Tu tak tahu anai-anai tu semut ke tak. Kan sebab dia makan kayu. Semut mana makan kayu? Semut makan nasi. Semut makan apa saja yang manis. Kan semut makan benda manis tak pernah masuk hospital kencing manis. Kan punya lemah kita manusia, makan manis sikit masuk hospital kencing manis. Semut tak pun, siap ke rumah gula lagi. Semut cali. Itu baru berapa? Baru 5. Sedangkan jenis semut ni tak terhingga banyaknya. Semut Afrika lain, semut Malaysia lain, semut Indonesia lain, semut Mesir lain, semut Turki lain, semut itu lain, enjet-enjet semut lain. Punya banyaklah jenis semut ni. Itu baru semut, belum belalang. Kan, belum jenis cacing. Semalam saya tengok orang jual cacing. African king apa benda dah. Cacing tu besar sesuai untuk memancing. So kaki-kaki pancing ni cuba tanya dia orang pasal semut. Pasal cacing. Ui, macam-macam jenis cacing. Dan itu adalah bentuk-bentuk kerajaan kecil yang semuanya bernaung di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kata dia Al-Malikul Mulk, dia pemilik kepada setiap kerajaan, maka perlukah kita rungsing dan risau kalau kerajaan itu tidak seperti mana yang kita mahu? Kan? Contohnya kerajaan yang berlaku dekat Palestin. Kerajaan Zionis yang menzalimi kerajaan Palestin. Kalau kita tahu ada pemilik kerajaan sebenar, mengapa perlu risau dan rungsing? Kita lihat kekejaman mereka, tapi kita tahu pemilik kerajaan sebenar akan pasti. Pemilik kerajaan sebenar akan pasti membalas setiap inci kesalahan mungkin, kekejaman mungkin, salah laku mungkin. So jangan risau. Jangan risau. So Malikul Mulk, walaupun bunyinya hampir sama, Malikul Mulk, tetapi maksud Malik ialah memiliki, dan memiliki maksudnya itu hak Allah. So kalaulah kita lihat Zionis tu seperti dibiarkan. Dia nak pijak perempuan mengandung, dia pijak, dia nak bunuh baby, dia bunuh, dia nak masukkan dalam oven, dia masukkan dalam oven, seolah-olah macam tidak dihalang. Itu maksudnya Allah benarkan. Allah ada hak untuk membenarkan. Kenapa? Kerana kelak malaikat ada alasan untuk memalu, menyeksa mereka dengan sebenar-benar seksaan. Malaikat ada alasan untuk menyeksa mereka, memalu mereka dengan sebenar-benar seksaan. Jangan risau. Kan? Dan kemudian, bila sebut Al-Mulk, kerajaan ni, kalau kerajaan Malaysia, kita dapati bahawa kerajaan Malaysia ni ada undang-undang. Tak gitu? Ada undang-undang. Katalah, raja di Malaysia menurunkan kuasa kepada Perdana Menteri, Perdana Menteri turunkan kuasa kepada Menteri Kerja Raya, Menteri Kerja Raya turunkan kuasa kepada Jabatan Pengangkutan Jalan, Jabatan Pengangkutan Jalan turunkan kuasa kepada pegawai JPJ.
So pegawai JPJ turunkan kuasa kepada staf dia untuk tahan lori di jalanan. Kan banyak tu penurunan kuasa tu. Tu bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Asalnya daripada raja. Raja punya kuasa untuk buat undang-undang jalan raya. Raja punya kuasa untuk buat undang-undang pastikan perjalanan di jalan raya teratur dan selamat. So turun lagi satu kuasa, turun, kementeri turun, sampailah kepada pegawai JPJ di atas jalan raya yang pergi tahan lori-lori hantu. Kalau ikut hierarki manusia, raja tu ada kuasa tapi dia tak boleh buat sorang-sorang. Dia perlu assign orang lain untuk buat. Dan kalaupun waktu pegawai JPJ tahan lori atas jalan raya, adakah waktu tu raja tahu? Raja tak tahu. Mungkin 6 bulan sekali, 4 bulan sekali, menteri kerja raya, menteri jalan raya pengangkutan akan hantar report. Tuanku, 6 bulan pertama ni kes macam ni punya banyak, kita keluarkan saman macam ni punya banyak, ni bentuk-bentuk kesalahan. Tapi kerajaan Allah, Allah yang tadbir dan urus, dan Allah personally tahu apa yang berlaku di bawah. Dan Allah sendiri boleh ambil tindakan. Berbeza dengan manusia, dia perlu berharap rantaian tu. Dia perlu berharap pada orang bawah, dan kepada orang bawah, orang lagi bawah, orang lagi bawah, orang lagi bawah. Tapi Allah Maha tahu dan Allah sendiri boleh bertindak. Itu bezanya gambaran kita ada kerajaan dengan kerajaan Allah yang mempunyai kuasa mutlak. Itu luar biasa. Kemudian Allah kata, kerana dia pemilik kerajaan. Okay? Malikul mulk, dia pemilik kerajaan. Allah kata, tu'til mulka man tasya. Dia beri kekuasaan pada siapa yang dia nak. Sekarang kita sedang lihat kehendak Allah memberi kuasa kepada Zainis. Sekarang kita sedang lihat kehendak Allah beri kuasa kepada manusia. Dan kita sendiri menyaksikan manusia itu pernah diberi kitab. Yahudi pernah diberi kitab, pernah diberi Injil, pernah diberi Taurat. Kita tengok lagi negara lain, misal kata Amerika. Amerika agama terbesar dia Kristian. Kalau Kristian, oh ini Nasrani. Pernah diberi kitab. Dan kita sendiri menyaksikan orang yang pernah diberi kitab tapi tak ikut kitab. Apa jadi pada mereka? Mereka ada kuasa, mereka salah guna kuasa. Kenapa? Mereka tak ikut ajaran kitab. Maka buat pula perbandingan dengan negara-negara Islam. Negara-negara Islam juga diberi kitab Quran. Tapi cuba tengok negara-negara Islam, ada tak yang benar-benar ikut apa yang Quran gariskan? Jika tidak, kekuasaan yang Allah beri bukan menjadi rahmat kepada rakyat dan negara tersebut. Tetapi kekuasaan yang Allah beri menjadi ujian, tanggungjawab yang bakal dipikul oleh pemimpin tu, dia akan jawab satu persatu kepada yang memberi dia kuasa. Allah mulakan ayat ni dengan Malikul Mulk. Tu'til mulka man tasya', dia beri kekuasaan kepada siapa yang dia nak. Dan pernyataan ini juga sebenarnya sangat penting untuk kita berdamai dengan takdir. Katalah
bonderus sokong DAP. Kan? Katalah bonderus sokong DAP. Saya sokong Amanah. Kan? Moderator tadi ada. Ada dia sokong PAS. Kan? Puan Hasia pula sokong UMNO. Dia pula ketua cawangan UMNO. Yang sokong PKR tu dia cabang. Dia wanita cabang kat situ. Kan? Masing-masing sokong apa yang dia nak, siapa yang dia nak. Lalu antara kita ni, apa yang kita sokong tu jadi kerajaan. Apa yang kita sokong jadi kerajaan. Macam mana dia boleh jadi kerajaan? Katalah sekarang ni yang jadi kerajaan kan PKR. Kan siapa yang tadi sokong PKR tu, dia pun gembira. Parti yang dia sokong tu jadi kerajaan. Soalan seterusnya ialah, macam mana PKR boleh jadi kerajaan? Lalu kita pun jawab, dia menang pilihan raya Ustaz. Dia dapat parti gabungan, gabung itu gabung ini, dia dapatlah jadi kerajaan. Soalan seterusnya yang serius, siapa yang beri dia kekuasaan? Siapa yang beri dia kerajaan? Yang dia beri dia kerajaan ialah Allah. Allah jugalah. Ya. Yang beri dia kerajaan ialah Allah. Sekarang ni orang PKR perlu sedar, dia jadi kerajaan kerana Allah beri. Itu yang sokong. Yang tak sokong, bagaimana sikap orang yang tak sokong? Dia berpuas hati atau tak? Kalau dia tak puas hati, sebenarnya dia tak puas hati dengan siapa? Dengan PKR atau dengan keputusan Allah lantik PKR jadi kerajaan? Dia sedang tak berpuas hati dengan takdir Tuhan. Kan? Dia sedang tidak bersedia menerima takdir Tuhan. Bukankah itu perkara yang serius? Kan? Bila Allah sudah lantik, berdamailah dengan takdir. Ikutlah saluran sepatutnya. Janganlah nak tebuk-tebuk itu, langkah-langkah ini. Kan? Terus sajalah sebab Allah pilih. Allah pilih, kita reda. Dan kita usaha untuk dapatkan mandat dan kepercayaan untuk next season. Kenapa perlu kacau di tengah-tengah? Tidak cukup teruk ke kita punya keadaan Malaysia ni yang asyik sangat kerap bertukar kerajaan, lalu orang luar melihat, korang ni main apa sebenarnya dekat Malaysia ni? Main jet-jet semut, siapa sakit naik atas? Kan asyik cah keting itu, cah keting ini, lompat parti itu, lompat parti ini. Kalau betul mahu perintah, perintahlah betul-betul. Kenapa asyik nak jatuh-menjatuh? Terima takdir Tuhan tu dengan benar-benar menerima. Bukan nak tantrum dan memberontak kemudian jadi begitu dan jadi begini. Tahukah anda bahawa anda sedang hampir melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka? Bughah. Why? Tu'til mulka man tasya, Allah kata, Allah beri kerajaan pada siapa yang dia mahu. Bukan pada siapa yang kita sokong. Allah tak kata dia beri kerajaan pada siapa yang kau undi. Tidak. Allah kata dia beri kerajaan pada siapa yang dia mahu. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan dia tarik. Malah ini bukan dalam bentuk dia. Saya salah tu. Saya salah translate. Tu'til mulka man tasya itu adalah pengakuan kita. Ya Allah, engkau beri kerajaan pada siapa yang engkau mahu.
Engkau beri kerajaan pada yang engkau mahu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan engkau tarik, engkau berupaya untuk cabut, tarik, lucutkan jawatan kekuasaan pada siapa yang engkau mahu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', engkau boleh cabut kuasa perintah dari siapa yang engkau mahu. UMNO sudah memerintah 62 tahun. Allah cabut sekejap je. Firaun 3,000 tahun dinasti pemerintahan Firaun. Cuba tengok bila Allah tarik, bila Allah cabut. Sekejap je. Sampai ke hari ini, ada generasi Firaun daripada dulu yang nak dapatkan balik pemerintahan. Tak ada. Sekarang Mesir, presiden. Ayat ini senang dibaca. Tapi nama nak beriman, kadang-kala orang yang baca Quran juga tak perasan. Kan saya pada 2014 kot. Pilihan raya 2014 ke 2015. Waktu malam keputusan diumumkan tu, saya mengaku saya kecewa. Saya kecewa dengan keputusan tu. Tak kisahlah saya sokong mana, tapi saya rasa kecewa dengan keputusan tu. Lalu sedang keputusan tu keluar dan keluar dan keluar, saya duk fikirkan, ya Allah, macam mana caranya engkau nak selamatkan Malaysia? Tanggapan saya, bila kuasa ni dapat kat orang tu, Malaysia tak selamat. Itu tanggapan saya. Lalu saya pun berdoa, ya Allah, macam mana caranya engkau nak selamatkan Malaysia? Lalu tiba-tiba timbul satu kesedaran. Saya kata, Allah boleh saja, melalui ayat ni kan, Allah boleh saja cabut pemerintahan daripada orang tu dengan cara yang pelbagai. Antara caranya Allah boleh saja mematikan pemimpin tu sekelip mata. Maka berubahlah tampuk pemerintahan. Allah boleh saja datangkan penyakit pada orang tu. Lalu dia tak sedar dan dia koma selamanya. Bertukar tampuk pemerintahan. Mudah sangat kalau Allah nak buat. Sebab kadang-kadang kita baca ayat Quran, kita ambil sekerat-sekerat. Setakat ni kita baru baca pada fasa yang kedua. Fasa pertama, tu'til mulka man tasya'. Fasa kedua, wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah beri kuasa pada siapa yang dia mahu. Engkau boleh beri kuasa pada siapa yang engkau mahu. Dan engkau boleh cabut kuasa pada siapa yang engkau mahu. Nanti kita teruskan baca. Nanti akan sampai kepada conclusion saya pada malam itu. Wa tu'izzu man tasya'. Ya Allah, engkau boleh muliakan siapa yang engkau mahu. Engkau muliakan siapa yang engkau mahu. Tuan-puan lihat saya ini sebagai guru. Lalu ada antara tuan-puan yang kalau jumpa dengan saya, wah, dia punya segan, dia punya hormat tu, hormat anak murid kepada guru. Penghormatan adalah suatu benda yang kita tak boleh beli. Dan bagaimana penghormatan itu timbul? Allah yang beri. Allah titipkan perasaan antara saya dan anda. Anda rasa hormat dengan guru. Dan hormat itu Allah yang beri. Kerana, antara sebabnya kerana Allah tutup aib dan kelemahan saya. Bayangkan kalau Allah buka aib saya. Ada siapa nak beri hormat? Tak ada. Bukan sedikit manusia-manusia, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu yang Allah buka aib dia dan orang hilang hormat pada dia. Bukan sedikit manusia-manusia Allah buka aib dia,
dia hilang kemuliaan. Allah kata wa tu'izzu man tasya. Engkaulah yang memberi kemuliaan. Ingat lagi kisah Ammar. Ingat tak kisah Ammar? Siapa Ammar bin ingat Yasir. kasih angkat tangan. Bukan Ammar bin Yasir ni, Ammar lain. Tapi Ammar juga nama dia. Yang kali Ammar, budak yang belajar kat Turki. Student kan Budak yang Ustaz? belajar kat Turki. Ya. Ingat kan? Ya. Yang dia meninggal di langgar ambulans. Ya. Dikuburkan sebelah kubur sahabat tu. Sebelum tu siapa yang kenal Ammar? Dan lihat bila hari kematian dia, Allah muliakan dia, dapat dikuburkan di kawasan perkuburan sahabat Nabi SAW. Itu jenis kemuliaan apa tu? Bila Allah kata wa tu'izzu man tasya, Allah beri kemuliaan pada siapa yang dia mahu. Manusia boleh menuntut kemuliaan. Dia lobi sana, dia lobi sini. Oh, dapatlah pangkat Datuk, Datin Paduka, Datuk Seri, Tan Sri Tun. Lalu ke mana-mana, orang muliakan sebab ada title itu. Bayangkan ada manusia yang selama ni kita tak pernah kenal, tetapi waktu kematiannya, contoh Abam, waktu kematiannya, orang sebut-sebut kebaikan dan orang mandikan, orang sembahyangkan, lautan manusia pergi. Wa tu'izzu man tasya. Allah yang beri kemuliaan. So rupanya kita ini mulia kerana Allah. Kerana Allah tutup aib kita, kerana Allah campak perasaan pada manusia lain, muliakan kita, kerana Allah yang campak rasa kekaguman orang lain pada kita, sedangkan kita tak ada apa-apa pun. Sebab itu kekallah dengan peraturan dan perintah Allah. Kelak kemuliaan akan Allah beri. Malah Allah beritahu bahawa Quran ini ditulis oleh kiraman katibin. Apa nama dia? Kiraman katibin. Quran ini ditulis oleh kiraman katibin. Apa maksud kiraman katibin? Penulis-penulis yang mulia. Sebab dia nak menulis kalam Allah yang mulia. Lalu bagaimana manusia nak dapat kemuliaan kalau dia tidak berdamping dengan sesuatu yang ditulis dengan penuh kemuliaan? Quran. Macam mana manusia nak dapatkan kemuliaan kalau dia tidak baca Quran? Mahu kemuliaan, mahu izzah, bacalah Quran. Allah pasti beri kemuliaan. Pasti beri kemuliaan. Wa tu'izzu man tasya. Kemudian Allah kata wa tuzillu man tasya. Dia boleh hina siapa yang dia mahu. Walau seluruh dunia menanggap dia sebagai pemimpin terhebat, pemimpin tertinggi, pemimpin teragung, bila Allah hina dia, dia mati tenggelam. Mati mengejar musuh tanpa dapat capai dia punya objektif, kalah sebelum bertempur. Mati dalam keadaan hina. Tenggelam kot. Firaun. Qarun yang manusia beriman pada waktu itu rasa, ui, kalaulah kami boleh jadi macam Qarun. Akhirnya dia mati ditelan bumi. Mati dalam keadaan hina. Bayangkan tuan-tuan, orang kaya dah tentu dia pasang bodyguard kiri kanan atas bawah.
So Allah gambarkan orang kaya seperti Qarun yang banyak harta, yang boleh pasang bodyguard sana sini, tetap kalah dan tewas dengan tanah yang dia pijak. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dan di sini conclusion saya pada malam itu, bila baca sampai ke ayat biyadika al-khairu. Siapa pun jadi pemerintah, siapa pun yang Allah turunkan, siapa pun yang Allah muliakan, siapa pun yang Allah hina, satu perkara yang kita perlu sedar ialah kebaikan hanya datang dari Allah. Kebaikan hanya datang dari Allah. Analogi ni macam ni tuan-puan. Katalah saya ni penyokong Tegar UMNO. Saya ni penyokong Tegar UMNO. Lalu bila pilihan raya, Pakatan Pembangkang sebelum tu jadi kerajaan, UMNO 62 tahun tak jadi kerajaan. So sebagai orang yang baca ayat ini, dia perlu faham, kalaupun pembangkang naik, itu bukan bermaksud kebaikan boleh datang dari dia. Kalaupun kerajaan sebelum tu jatuh, itu bukan bermaksud hilanglah kebaikan atas muka bumi ni. Sebab siapa pun yang naik, kebaikan hanya datang dari Allah. Sebab rata-rata manusia, bila dia tak faham fakta ini, dia akan rasa, dia pula naik, habislah kita. Malaysia akan hancurlah, habislah ekonomi kita. Habislah. Sebab dia rasa, kalau orang tu naik, bukan geng dia rasa tak ada kebaikan. Sedangkan Allah beritahu, kebaikan datang dari siapa? Kebaikan hanya datang dari Allah. Siapa pun memerintah. Dan kalau kita benar-benar faham ayat ni, perlukah kita sampai tak bertegur sapa, tak makan sembelihan orang tu, tak nak orang tu jadi imam, hanya kerana perbezaan politik. Dan perlu diingat, semua ini Allah akan tanya. Bukankah ayat sebelum ni, Allah kata, bayangkan kalau aku tanya detail. Semua perbalahan kita tentang politik yang hari-hari kita duk sebut, Allah akan tanya. Jeng. Sudahkah kita bersedia? Ayat ni sering diulang. Saya pernah ulas dalam TV Hijrah. Bermula daripada saat itu, TV Hijrah panggil saya. Dia kata, Ustaz punya ulasan, tak ada tengok kiri kanan punya. Semua saya sapu. Sebab kita nak faham Quran, tak kiralah siapa kat depan. Quran panduan kita bukannya parti politik. Siapa pun yang naik, jangan dikutuk. Biarlah dia memerintah. Allah pilih. Kalau dia boleh patuh, perintah Tuhan menjalankan dengan sangat baik, yang dapat manfaat siapa? Semua rakyat. Dan kalau dia tak patuh, kalau dia tak patuh kepada peraturan dan undang-undang Allah, siapa yang dapat akibat? Dia, sebab dia menzalimi diri. Bukankah timbangan syurga neraka itu jelas di depan mata kita? Jelas. Sembang pasal politik pula. Sebab tentang kekuasaan, biadikal khair, itu yang kita nak lihat. Kebaikan hanya di tangan Allah. Bukan siapa yang naik jadi pemerintah, bukan. Yang itu yang kita kena pasak
So bila kita faham benda semacam itu tuan-puan, selepas daripada ni kalau tuan-puan mungkin terdengar orang-orang sembang pasal politik, kita dah boleh tapis. Dia sembang ni dia bukan tahu pun tentang apa yang Allah sebut. So, Allah nak kita benar-benar jelas bahawa siapa pun yang naik itu adalah takdir Allah. Dan Allah hanya nak uji kita. Sewaktu kita sedang hidup, Allah nak uji. Kalau aku naikkan orang ni, engkau punya respon apa? Kalau aku jatuhkan orang ni, engkau punya respon apa? Orang beriman akan tetap bersama Allah walau apa pun terjadi dalam dunia ni. Sama ada yang terjadi itu apa yang dia suka atau yang terjadi itu apa yang dia tak suka. Dia tak akan merungut, dia tak akan komplain, dia akan ungkapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus solihat atau alhamdulillah ala kulli halin. Itu sikap orang beriman. Kekal memuji dan bersyukur pada Allah. Di hujung ayat ni Allah kata apa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh ya Allah, sungguh engkau berkuasa dan kuasamu meliputi sampai ke tahap titik bengit. Ala kulli syai'in qadir ni maksudnya sekecil-kecil perkara pun engkau sangat berkuasa. Lalu kami tidak perlu risau, kami tak perlu rungsing. Tuan-puan, pemahaman terhadap perkara ini dia sudah menjadi begitu kritikal. Bila kita ulang baca dan kita mula faham nanti, tuan-puan akan lihat apa yang berlaku dekat keliling, kritikalnya pemahaman orang Islam terhadap ayat ni. Ramai lagi yang belum faham. Tadi ada orang tanya, takkan PAS pun tak faham? Kita berapa lama dah baca Quran? Kan hari ni baru tadabbur. Baru nampak dengan jelas. Kebaikan Tuhan ni datang dari Allah. Allah berkuasa naikkan orang, Allah berkuasa turunkan orang. Allah cuma nak tengok kita punya respon, kita redha atau tidak, bersyukur atau tidak. Allah tak nak tengok kita mengeluh. Kalau respon kita sebaliknya, mengamuk-ngamuk, tantrum, nah itu tercatat dalam buku kita. Kan? So begitulah tuan-puan cara kita melihat ayat ni. Sebab kebaikan hanya datang dari Allah. Kebaikan bukan datang dari bapa. Kan ingat lagi tak? Dialog Piramli. Filem apa? Ahmad Albab. Bukan anakku Sazali, Ahmad Albab. Yang dibagi garam dengan gula tu. Semua itu datang dari Allah, bukan dari bapa. Piramli sudah lama bawa idea tu. Kita menontonnya, kita menanggap, ini sebagai lawak dan jenaka. Sedangkan Piramli sedang bawa bab akidah. Memperkukuhkan kepercayaan dan keyakinan kita. Wih, dahsyat Piramli, dahsyat. Okay, next. Tuan-puan, senang untuk Allah tukar kerajaan? Senang. Senang untuk Allah tukar kerajaan? Tu soalan apa tu Ustaz? Yelah nak tahu senang untuk Allah tukar kerajaan? Sangat senang. Allah gambarkan Allah tukar kerajaan tu seperti mana bertukarnya malam dan siang. Kan? Pertukaran malam dan siang, kita yang merasakan ni, kita tengok senang ke susah? Punya senanglah bertukar malam dan siang tu. Kadang-kadang kita rasa macam, dah malam, dah pagi. Lebih-lebih lagi pagi tadi.
Kan? Kan pagi minggu. Berapa ramai yang subuh gajah? Sebab lambat bangun. Pagi Sabtu, Dia Ustaz. rasa, wih, kan? Macam senangnya lah bertukar. Macam itulah. Senangnya Allah menentukan kerajaan mana yang nak naik, kerajaan mana bakal jatuh. So tak perlu risau. Tak perlu risau dengan kuasa Allah. Allah boleh buat semahu dia. Allah kata tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Sangat mudah untuk Allah tukar tu, semudah engkau yang menyumbat masuk malam ke dalam waktu siang, dan engkaulah yang boleh menyumbat waktu siang ke dalam malam. Kenapa Allah kata menyumbat ni? Tuliju, menyumbat. Dia seolah-olah malam tu dibungkus-bungkus macam selimut tu kan. Bungkus-bungkus, masukkan dalam siang. Lalu jadi siang. Sampai siang tu sampai ke petang. Petang tu pula waktu tu dibungkus-bungkus. Lepas tu sumbat masuk dalam malam. Tu disumbat. Tu liju, sumbat ni. Dia macam tauhu sumbat tu kot. Tauhu sumbat. Dekat-dekat dengan puasa ni, nanti pergi bazar Ramadan kan nanti banyak tahu sumbat. So apa maksud tuliju? Sumbat. So apa impak dan efek benda yang kita sumbat? Contoh, kalau kita sumbat siang ke dalam malam. Tuliju laila fin nahar. Okay, kita sumbat malam ke dalam siang. Katalah siang tu rata je macam tu. Kemudian bila kita sumbat malam ke dalam siang, siang tu jadi apa? Siang tu jadi mengembang. Siang tu jadi mengembang sebab malam dah disumbat ke dalamnya. Allah nak bagi tahu, Allah berkuasa untuk memanjangkan siang, memendekkan malam. Wa tulijul laila wa tulijun nahara minal lail. Allah juga boleh berkuasa memanjangkan malam, memendekkan siang. Allah sedang cerita negara 4 musim. Waktu musim panas, siang tu panjang, malamnya pendek. Waktu musim sejuk, malamnya panjang, siangnya pendek. Itu maksud tuliju. Dia bukan sekadar malam tukar jadi siang, siang tukar jadi malam. Bukan. Itu simple sangat. Allah sedang cerita negara 4 musim. Tuliju, sumbat masuk dalam. Begitu. Dan kemudian Allah kata apa? Wa tukhrijul hayya minal mait. Engkaulah yang mengeluarkan yang hidup dari sesuatu yang mati. Allah keluarkan benda hidup dari sesuatu yang mati. Cuba nanti lepas ni tuan-puan, patahkan tengkuk ayam. Jangan sembelih. Patahkan tengkuk ayam sebab nak buat eksperimen ni. So bila patahkan tengkuk ayam, dia jadi bangkai. Bangkai tu pula kita tak boleh buat apa-apa. Melainkan kita tanam. Tak payah tanam, letak di depan rumah. So daripada bangkai tu lama kelamaan akan jadi apa? Dia bukan sekadar reput. Dia akan mula menumbuhkan cendawan. Kan tadi bangkai tu dah mati. Dia akan menjadi tapak dan tempat untuk benda lain hidup. Cendawan boleh hidup, fungus boleh hidup, semut boleh hidup, kura-kura boleh hidup. Kalau kura-kura makan bangkai ayam lah. Ini kura-kura rare punya. Tukhrijul hayya minal mait. Dia yang keluarkan suatu yang hidup dari benda yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan dia keluarkan benda yang mati dari suatu yang hidup.
Ini bentuk kekuasaan Allah. Dan gambaran ini sebenarnya Allah nak bawa begini. Hai manusia, engkau sepanjang hidupmu, engkau melihat kekuasaan itu suatu yang perlu dikejar. Engkau melihat tanpa kekuasaan, maka hidupmu tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu, kehidupanmu 24 jam asyik cerita politik tak sudah-sudah. Sedangkan kekuasaan itu Allah yang beri. Allah boleh tarik kalau Allah mahu. Allah boleh beri kemuliaan pada siapa yang dimahu. Sebab lazimnya orang yang kejar kekuasaan ini, dia mahu dimuliakan. Siapa tak nak jadi menteri, oi? Kacenggo tak payah bayar. Minyak tak payah bayar. Ke mana-mana orang bawa. Hari-hari ada event. Makan free. Orang suka dengar kita bercakap. Asyik rasmikan itu, rasmikan ini. Kan dipandang mulia begitu. Walaupun datang lambat majlis, duduk depan. Kan dimuliakan. Allah kata dia boleh beri pada siapa yang dia mahu tentang kekuasaan. Dia boleh cabut pada siapa yang dia mahu. Dia boleh beri kemuliaan pada siapa yang dia nak. Dia boleh cabut pada siapa yang dia nak. Malah kejadian itu semudah. Dia sumbat malam jadi siang. Atau dia sumbat siang dalam malam. Mudah sangat. Dan bila kau perhati benda tu, selama ni kau tak perasan, selama ni hatimu mati. Daripada contoh yang Allah beri, daripada hati yang mati itu, boleh menjadikan hati itu kembali hidup. Tapi menariknya, daripada contoh yang sama, orang yang hatinya selama ini hidup, kalau dia tak perhati baik-baik tentang contoh yang Allah bawa, daripada hati yang hidup boleh menjadi mati dan keras kerana taksub, kerana tak memikirkan tentang Quran. Tukhrijul mayyita minal hayy, dan kemudian Allah kata wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Maka amat beruntunglah orang-orang yang direzekikan kefahaman. Kami boleh rezeki, engkau boleh rezeki, engkau boleh beri rezeki kepada siapa yang engkau nak tanpa engkau hitung. Macam mana nak gambarkan bighairi hisab ni, tanpa dihitung? Bonderus waktu anak-anak sekolah dulu, bonda bagi duit poket pergi sekolah tu berapa ringgit satu hari? Kan, bonda ada tak ke? Bonda tak ada. Ada. Bagi Ada. Okey, bonda bagi berapa ringgit? yang masa Waktu yang sekolah. sulung RM1. Yang sulung RM1. Yang nombor dua? Yang RM1 tambah sikit RM1.50. Maksudnya bonda kira lah sebelum bagi tu kan? Kira? Kira kan? Nak bagi tu kena kira RM1 hari ni, besok RM1 lagi. Bayangkan begini bonda. Okey, bayangkan begini. Setiap kali dia nak pergi sekolah, kita capai dia apa dalam poket terus bagi. Tanpa kita tengok pun berapa jumlah. Dia Boleh bagi macam tu? tak boleh. Budak-budak dia tahu. Tak boleh? Sekarang ni Allah gambarkan dia begitu. Apa saja yang ada Allah bagi, tak kira pun. Bi ghairi hisab. Allah beri rezeki tanpa Allah hitung kira terperinci. Dia ni nak kena bagi RM3 ni, tak. Allah ambil saja dari perbendaharaan dia. Berapa banyak pun Allah tak kira, Allah bagi. Itu nilai kefahaman terhadap ayat Quran. Kalau kita baca Quran dan kita dapat Allah beri kefahaman tu, nilainya begitu. Allah beri kebaikan pada kita tanpa Allah kira berapa nilai. Bagi je.
Ui, dahsyat tuan-tuan. Lagi dahsyat 9.31. Kita berhenti di sini. Berjumpa esok hari. Wallahu alam, kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ustaz, memang Ustaz nak buka soalan tak untuk jemaah? Ataupun Ustaz nak saya tutup je terus? Macam mana? Kita tutup dulu lah besok. Besok, Hari ni okey? nak pergi buat tayar. Boleh Ustaz. Baik Ustaz. Jadi saya tutup ya Ustaz ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan buat Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim atas perkongsian ilmu dan kupasan tadabbur Ali Imran pada ayat 29 dan 30 yang pada ayat 26 dan 27 yang mengesankan dan mendidik jiwa. Jazakumullahu khairan buat semua hadirin pencinta ilmu, namun tidak dilupakan Ibunda Rosmiyati Mansur dan barisan pengurusan Gemenur Iman yang telah menjadi asbab pilihan Allah bagi menganjurkan kuliah duha kita pada pagi ini. Semoga Allah memberkati kita semua di dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. Saya juga mengharapkan semoga kefahaman ilmu dapat kita raih dari pengajian kita pagi ini dan Allah memberkati majlis dan seterusnya. Memilih kita semua untuk mengimarahkan lagi kuliah asar pada pukul 5.30 petang nanti, iaitu kuliah berkitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi bersama Al-Fadil Imam Farid bin Sya'ri, insyaAllah. Saya Adik Irma binti Sukir, moderator, bertugas mewakili pihak pengurusan pihak Gema Nur Iman memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dari pihak kami dalam menganjurkan majlis ilmu di platform online ini. Bagi untuk menangguhkan majlis, saya mohon Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan dengan ini saya akhiri bicara dengan lafaz mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih.